Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini cikgu akan tunjukkan penjelasan homework untuk penyelesaian persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Oke, jadi kita tengok kepada homework kita. Oke, cikgu mula share skrin sekarang. Oke, boleh tengok dekat depan. Oke, kita dah ada dah skrin kita. Jadi cikgu akan menyelesaikan keempat-empat ni. Okey. Jadi kita tengok kepada homework yang pertama. Okey, untuk pengetahuan kamu semua, ni adalah homework yang pertama. Okey, apa benda warna merah ni? Warna merah ni jawapan dia. Nombor pertama untuk jawapan X. Nombor kedua untuk jawapan Y. Jadi maksudnya untuk menyelesaikan soalan nombor 15 ni, kita akan dapat jawapannya X dia sama dengan -3 dan Y dia sama dengan 2. Okey, jadi kita akan buat sama-sama macam mana cara nak selesaikan. Okey, yang pertama cikgu akan salin soalan dulu. Cikgu akan salin soalan dulu. Okey. Okey, tengok soalan nombor 15. 6x tambah 6y sama dengan -6. 5x tambah y sama dengan -13. Perkara paling penting dekat sini adalah kita namakan persamaan tu. Cikgu namakan ni persamaan nombor 1. Cikgu namakan yang dekat bawah dia persamaan nombor 2. Okey, jadi dekat sini kita decide kita nak gantikan apa. Jadi sebab apa? Sebab kita ni tengah dalam keadaan penyelesaian menggunakan kaedah penggantian. Apa yang kita nak ganti sekarang ni? Apa yang kita nak ganti sekarang ni? Kita nak gantikan Y ke atau kita nak gantikan X? Kita yang decide. Jadi dekat sini, macam mana mudah untuk decide? Kita cari mana yang single digit. Single huruf. Ni ada 6x, ini ada 6y. 6x maksudnya dia bukan x sahaja, dia ada 6x. Kalau y, dia ada 6y. Tapi kalau ni ada 5x, dia ada 5x. Jadi dekat sini yang seterusnya dia ada y sahaja. Jadi bila ada y sahaja, cikgu tik tandakan right menandakan benda tu mudah. Sebab apa? Sebab cikgu nak keluarkan, cikgu nak dapatkan persamaan y sama dengan berapa tu mudah. Jadi kita tengok balik di persamaan nombor 2. Contoh 5x tambah y sama dengan -13. Jadi sekarang ni persamaan nombor 2. Ini persamaan nombor 2. Kita nak dapatkan y sahaja. Kita nak dapatkan y ni sahaja. Jadi kita tinggalkan y ni seorang-seorang. Bila kita nak tinggalkan y ni seorang-seorang, kita alihkan 5x ni pindah ke sana. Daripada kiri ke kanan. Dia positif. Bila kita pindahkan 5x ke sebelah sana, ke seberang, positif, dia akan jadi -5x. Jadi ini adalah nilai y. Ni adalah nilai y. Jadi cara penggantian dia macam mana? Ni persamaan nombor 2. Kita ambil persamaan nombor 1. Kita ambil persamaan nombor 1. 6x tambah 6y sama dengan -6. Ni persamaan nombor 1. Ini persamaan nombor 1. Jadi apa yang kita buat sekarang? Kan kita dah keluarkan y tu sama dengan berapa? Kita ambil y ni. Y yang sama dengan -13, -5x. Kita gantikan ke dalam y dekat persamaan nombor 1. Jadi macam mana? Okey, selepas kita gantikan dia, kita akan dapat 6x tambah 6. Dia tak jadi y dah. Dia tak jadi y dah. Jadi apa yang kita gantikan dekat sini iaitu -13, -5x dalam kurungan sama dengan -6. Jadi dekat sini apa yang kamu boleh nampak adalah cikgu ajar kamu cara nak pilih. Kita nak belajar nak gantikan X ke kita nak gantikan Y. Kita yang decide. Macam mana kita decide? Macam tadi. Ada Y sahaja single huruf dekat situ. Jadi setelah kamu dah gantikan, kamu tengok kat bawah sekali ni, kamu akan nampak huruf X sahaja. Jadi ni dikira sebagai persamaan linear, kita boleh terus selesaikan. Cikgu salin balik dekat atas. Cikgu salin balik.
6X tambah 6Y dalam kurungan negatif 13. Negatif 5X dalam kurungan sama dengan negatif 6. Yang pertama, bila ada kurungan, kena ingat kita kena buka kurungan. 6X tambah. Jadi kita boleh terus tulis tambah. Apa yang kita kena buat? Nombor luar darab dengan nombor dekat dalam. 6 darab negatif 13. Guna kalkulator. Ingat, bila soalan macam ni, kita kena guna kalkulator. 6 darab negatif 13. Kita akan dapat jawapan dia negatif 78. Negatif 78. Kemudian 6 ni darab pula dengan negatif 5X. 6 darab negatif 5 berapa? Negatif 30. Jadi kita tulislah negatif 30. Jangan lupa untuk salin dia punya X sama dengan negatif 6. Kemudian apa yang kita buat? Samakan sebutan. Kita bulatkan ni ada X, ini ada X. Yang tak ada X, yang tak ada X. Ingat, tengok balik nota cikgu. Okey, yang belah kiri, mana kanan? Ni kita anggap persamaan sama dengan ni dia duduk belah kiri. Ini bahagian kiri. Yang ini di bahagian kanan. Kita anggap persamaan sama dengan ni duduk tengah-tengah. Jadi nombor mesti belah kiri. Yang ada huruf. 6X ni dah memang ada huruf duduk belah kiri. Jadi kita tulis 6X. Negatif 30X ni dia memang belah kiri. Jadi kita tulis negatif 30X. Sama dengan yang nombor sahaja negatif 6. Jadi kita kena alihkan yang negatif 78. Negatif jadilah dia positif. Selesaikan. Ambil nombor dia. Kita sekarang dah samakan penyebut dia. 6 tolak 30. Jadi kita akan dapat negatif. Kita akan dapat negatif 24. Negatif 24X. Sama dengan negatif 6. Tekan kalkulator terus. Kita akan dapat 72. Nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah dia jadi darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 72 bahagi dengan negatif 24. Selesaikan. 72 bahagi negatif 24. Kamu akan dapatlah jawapan dia negatif 3. Kalau kita cek jawapan untuk X ni negatif 3. Jadi kita akan dapat dah jawapan yang betul. X sama dengan negatif 3. Okey. Selesai bahagian X. Selesai bahagian X. Jadi untuk mencari nilai Y, cikgu gunakan di persamaan nombor 1. Cikgu gunakan di persamaan nombor 2. Ingat, untuk mencari nilai Y, kamu boleh sahaja gunakan persamaan nombor 1 ataupun di persamaan nombor 2. Jadi cikgu gunakan dekat persamaan nombor 1 ni kenapa? Sebab dia single Y dekat sini. Jadi 5X tambah Y sama dengan negatif 13. X tadi kan kita dah dapat dia sama dengan negatif 3. X tu sama dengan negatif 3. Kita masukkan negatif 3 ni ke dalam X ni. Dia akan jadi 5 dalam kurungan negatif 3. Tambah Y sama dengan negatif 13. Darab 5 darab negatif 3. Kita akan dapat negatif 15. Tambah Y sama dengan negatif 13. Pindahkan negatif 15 sebab kita nak Y tu sahaja. Kita nak jawapan yang kadang Y ni sahaja. Negatif 13 boleh salin. Yang ni positif. Macam mana cikgu tahu positif? Negatif. Pindah ke sebelah dia jadi positif. Jadi Y sama dengan negatif 13 tambah 15. Jadi Y kita dapat 2. Kita cek balik kita punya jawapan. Y dia 2. Ni nilai Y dia. Dapatlah 2. Jadi inilah jawapan yang betul untuk soalan nombor 15. Okey, habis penjelasan untuk soalan 15. Boleh tengok satu-satu dekat situ. Kita pergi pula kepada soalan 16. Kita pergi pula kepada soalan 16. Okey. Jadi, soalan 16. Macam cikgu bagi tahu tadi. Mula-mula. Jadi kita tengok kepada soalan 16 ni. Kita tengok yang warna merah tu. Warna merah dekat sini menandakan jawapan X. X ni dapat 7. Dan ni untuk Y, jawapan nombor 6.
Kita cek. Dapat tak X tu 7, Y tu 6? Okey, yang pertama adalah kita namakan persamaan. 2X tambah Y sama dengan 20. Ni cikgu salin balik soalan. 6X tolak 5Y sama dengan 12. Samakan. Namakan persamaan ni. Ni persamaan pertama. Ni persamaan kedua. Jadi cikgu cek mana yang paling mudah untuk cikgu nak gantikan. Ini ada 2 dengan X. Cikgu tak nak. Tapi ini ada Y sahaja. Jadi bila dia ada Y sahaja, cikgu gantikan persamaan nombor 1 ke dalam persamaan nombor 2. Kenapa? Sebab dia Y sahaja. Senang nak dialih. 2X tambah Y. Sama dengan 20. Jadi ni Y sahaja. Kan kita nak Y ni sama dengan berapa? Jadi kita tinggal alihkan 2X ni. Ini positif. Pindahlah ke sebelah dia jadi negatif 2X. Inilah Y di persamaan nombor 1. Ini persamaan nombor 1. Kemudian kita ambil pula di persamaan nombor 2. Kita salin balik persamaan nombor 2. 6X tolak 5Y sama dengan 12. Kan Y kita sama dengan 20 tolak 2X. Gantikan ke dalam ni. Jadi kita dapat macam mana? Ini persamaan nombor 2. Ni persamaan nombor 2. Tu maksud cikgu. Gantikan 1 ke dalam 2. Ni 1 ke dalam 2. Jadi selepas kita gantikan, kita akan dapat 6X tolak 5. Jangan salin Y tu. Sebab apa? Sebab dia dah digantikan dengan di atas. 20 tolak 2X sama dengan 12. Ini cara penggantian. Dapatkan macam mana cikgu pilih. Cikgu pilih mana satu nak digantikan. Okey. Jadi, sekarang ni kita tengok kepada persamaan kita dekat sini. Kita akan nampak X sahaja. Jadi, kita boleh cari nilai X. Step yang sama, tak ada apa-apa yang berubah. Tak ada apa-apa yang berubah. Buka kurungan. Negatif 5 darab dengan 20. Sebelum tu boleh salin 6X dulu. Negatif 5 darab 20. Tekan kalkulator, negatif 5 darab 20. Kamu akan dapat negatif 100. Seterusnya. Kejap cikgu punya ni problem sikit. Negatif 5 darab dengan negatif 2X. Negatif 5 darab dengan 2, kita akan dapat positif 10X. Sama dengan 12. Sekarang kita bulatkan. 6X sama dengan 10X. Negatif 100 sama dengan 12. Yang ada huruf duduk belah kiri 6X tambah 10X. Yang tak ada huruf duduk belah kanan. Ini negatif. Pindah ke sebelah dia jadi positif. 6 tambah dengan 10. Kita dapat 16X. Sama dengan 12 tambah 100. Kita dapat 112. 16 ni pindahlah ke sana. Guna kalkulator. 16 ni darab. Pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 112 bahagi 16. Jadi kita akan dapat 112 bahagi 16. Kita akan dapat, tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia 7. Jadi kita cek dengan jawapan kita. X 7. Jadi jawapan kita betul. X tu adalah sama dengan 7. Sama dengan 7. Jadi bila kita dah dapat nilai X, iaitu X sama dengan 7, apa yang kita kena buat? Kita cari pula nilai Y. Guna persamaan yang mudah. Macam nombor 1 ni. Ada Y tu kan 1 sahaja. Jadi kita salin persamaan nombor 1 tu. Okay, cikgu alihkan ke sini sikit. Okey. 2X tambah Y sama dengan 20. X kita kan 7. Kita masukkan ke dalam X ni. Jadi dia 2 darab 7 tambah Y sama dengan 20. 2 darab 7. Kita dapat 14 tambah Y sama dengan 20. Ni 14 ni positif. Pindah ke sana, dia akan jadi negatif 14. Jadi Y sama dengan 20 tolak 14. Kita dapat jawapan dia 6. Kita cek jawapan kita. Y tu dapat 6. Jadi Y kat sini jawapan dia 6. Ini adalah penjelasan dekat soalan nombor 16. Tengok betul-betul. Salin balik
Salin semua ni. Okey. Habis, cikgu akan buat pula soalan 17. Okey, tengok kepada soalan 17. Okey. Jadi yang ni kita tengok. Negatif 3x. Jawapan kita x sama dengan negatif 2. Y sama dengan 1. Betul ke X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 1? Ni jawapan betul. Ni skema dia. Jadi kita akan buat sama-sama. Okey. Tengok betul-betul macam mana cikgu buat. Okey, jadi sekarang kita namakan persamaan dulu. Negatif 3X negatif 4Y sama dengan 2. 3X tambah 3Y sama dengan negatif 3. Namakan persamaan ni persamaan pertama, ni persamaan kedua. Jadi daripada persamaan pertama, persamaan kedua, cikgu tak kisah kamu nak pilih yang mana satu. Okey, jadi cikgu akan ambil, cikgu bagi tips. Tadi kita akan cek yang Y sahaja. Maksudnya tak ada nombor sebelah Y. Jadi kita cek kat sini. Ini kalau kita kena negatif 3X, negatif 3 ada X. Tak nak? Negatif 4Y. Maksudnya negatif 4 sebelah Y. Tak nak? 3X. 3 sebelah X. Tak nak? 3Y. 3 sebelah Y. Tak nak? Maksudnya, kalaulah yang tadi, dia ada macam ni tahu. Yang tadi tahu. Dia ada Y sahaja. Satu je Y. Tapi sekarang tak ada. Persamaan ni dia tak ada yang satu sahaja sorang-sorang. Jadi kita nak buat mana? Kita ambil dia positif. Kita ambil dia yang positif. Jadi ni negatif. Persamaan nombor 1. Cikgu ambil persamaan nombor 2. Jadi cikgu gantikan. Tengok cara cikgu gantikan. Tengok cara cikgu keluarkan. Dan nombor 1 macam mana tu? Okey, tengok. 3X tambah 3Y sama dengan negatif 3. Ini persamaan nombor 2. Ini persamaan nombor 2. Jadi keluarkan Y tu. Alihkan dulu 3X ni. Ni positif. Bila pindah ke sana, dia akan jadi negatif. Negatif 3 tambah. Ini dia positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif 3X. Okey, seterusnya. Seterusnya. 3Y. 3Y. 3 kan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi dia macam mana? Negatif 3. Negatif 3X. Bahagi dengan 3. 3 bahagi 3. Kita akan dapat negatif 1. 3 bahagi 3. Kita dapat negatif 1X. Itu cara kita nak dapatkan Y itu sama dengan berapa. Jadi kita nak masukkan kepada persamaan nombor 1. Ni persamaan nombor 2. Ambil persamaan nombor 1 ni. Negatif 3X negatif 4Y sama dengan 2. Ini adalah persamaan nombor 1. Ini Y daripada persamaan nombor 2 ni kita ambil. Cikgu guna warna hijau lah, nampak sikit. Kita ambil negatif 1, negatif 1X. Ini kan Y di persamaan nombor 2. Masukkan di persamaan nombor 1. Jadi masuk dekat sini. Negatif 3X. Negatif 4. Dia tak jadi Y dah. Dia jadi negatif 1. Negatif 1X. Sama dengan 2. Jadi macam mana? Inilah cara kita menggantikan. Boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Okey, habis dekat situ. Tengok macam mana cikgu keluarkan Y. Dia lain sikit. Maksudnya dia pergi kepada level lain. Dia dah pergi kepada level yang susah sikit. Okey. Jadi sekarang kita nak selesaikan nilai X ni. Benda yang sama sahaja, tak ada yang berubah. Buka dulu kurungan. Negatif 3X, negatif 4Y darab dengan negatif 1. Dia jadi positif 4. Negatif 4 darab dengan negatif 1. Dia jadi positif 4X. Bulatkan sebutan serupa. Yang ada X, yang ada X. Yang tiada X, yang tiada X. Yang ada huruf X, kita letak di belah kiri. Negatif 3X. Positif 4. Positif 4 pindah ke sebelah. Dia jadi negatif 4.
Jadi negatif 3 tambah 4x, dia akan jadi x. 2 tolak dengan 4, dia akan jadi negatif 2. Jadi kita cek jawapan kita. X tu sama dengan negatif 2. Jadi jawapan kita adalah betul. Tu cara kita nak cari nilai x. Cara kita nak cari nilai x. Boleh tengok balik-balik, boleh tengok balik satu-satu cikgu terangkan. Okey, kemudian kita pergi kepada cari nilai y. Cari nilai y. Untuk cari nilai y, cikgu bagi cara singkat. Dekat sini daripada persamaan nombor 2 ni, kan kamu dah keluarkan y itu sama dengan berapa. Jadi kamu tinggal salin balik. Y sama dengan negatif 1, negatif 1x. Ni, dekat sini ni. Jadi, bila x kita sama dengan negatif 2, kita salin balik. Ni dapat mana? Ni dapat daripada persamaan nombor 2. Jadi, kita masukkan negatif 2 ke dalam x. Y sama dengan negatif 1, negatif 1 darab negatif 2. Jadi, kita akan dapat sini negatif 1. Kita salin negatif 1. Negatif 1 darab negatif 2, kita dapat positif 2. Tekan kalkulator, negatif 1 positif 2, kita akan dapat 1. Kita cek balik jawapan kita. Y sama dengan 1. Jadi dekat sini jawapan dia betul. Y sama dengan 1. Okey. Habis. Okey, jadi kita akan teruskan kepada penjelasan yang seterusnya, iaitu yang terakhir. Soalan. Soalan nombor 18. Cikgu bagi tips sahaja. Yang nak kena jawab nanti kamu. Macam mana nak bagi tips mudah, macam mana nak bagi tips tu susah. Jadi x sama dengan 3. Betul ke x sama dengan 3? Kita akan buat. Y sama dengan 2. Ni jawapan dia. Ni adalah jawapan dia. Jadi cara pemilihan yang pertama ni paling penting. Sebab tu cikgu suruh namakan dulu. Negatif 2x tambah 6y sama dengan 6. Ini adalah persamaan nombor 1. Yang kedua, negatif 7x tambah 8y sama dengan negatif 5. Ini adalah persamaan nombor 2. Nak gantikan yang mana? Nak gantikan yang mana? Kita ambil dia dalam asyik y je kan? Cikgu tukar pula. Kita boleh sahaja gantikan x. Cikgu bagi satu contoh untuk gantikan x. Okey, jadi kamu tengok dekat depan, cikgu akan pilih nak gantikan x. Tapi step dia sama sahaja. Okey, tengok cikgu nak gantikan x pula. Dia tak kisah kamu nak gantikan x ke y, kamu nak ambil persamaan 1 ke 2, tak kisah. Tak kisah. Cikgu buktikan. Kita ambil persamaan nombor 1, masuk kepada persamaan nombor 2. Masuk ni maksudnya gantikan. Okey, persamaan nombor 1, cikgu pilih x pula. Asyik pilih y je, kita pilih x pula. Tambah 6y sama dengan 6. Jadi kita nak ambil x sahaja. X sama dengan berapa? Okey, pertama kalau kamu nak gantikan, nak pilih x tu sama dengan berapa? Maksudnya kamu pilih x, kamu tinggalkan x tu sahaja. Jadi tengok ni cara cikgu buat. Positif 6y, positif pindah ke sebelah. Jadi dia akan jadi positif. Positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif 6y. Okey. Sekarang negatif 2 pindah pula ke sebelah. Dia akan jadi 6 tolak 6y ni kita anggap di dalam kurungan. Bahagi dengan negatif 2 ni kan darab. Darab pindah ke sebelah jadi bahagi. Jadi 6 bahagi dengan negatif 2. Tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 3. Negatif 6 bahagi dengan negatif 2. Kamu akan dapat positif 3y. Jadi dekat sini, kamu tengok cara cikgu selesaikan. Cubalah bahagi yang cikgu cakap tadi. Cuba tekan kalkulator. Okey. Jadi ini kan persamaan nombor 1. Ini kan kita punya persamaan nombor 1. Kita ambil pula persamaan nombor 2. Ni persamaan nombor 2 kita. 7x tambah 8y sama dengan negatif 5. Ini adalah persamaan nombor 2 kita. Jadi apa yang kita nak gantikan? Tadi kita asyik gantikan y. Sekarang kita ambil x pula. Maksudnya kita dapatkan nilai y dulu. Okey, tengok ni. Okey, negatif 3 tambah 3y. Ni kan x. Kita gantikan pula ke dalam x. Tadi kita ambil y. Macam mana nak buat sekarang? Negatif 7x ni dia tak jadi x dah. Dia akan jadi negatif 3
tambah 3Y. Negatif 3 tambah 3Y dalam kurungan. Tambah dengan 8Y sama dengan negatif 5. Inilah apa yang kita nak. Ini adalah apa yang kita nak. Cara nak menggantikan, nak pilih salah satu tak kisah. Kamu nak gantikan X ke, kamu nak gantikan Y ke, kamu nak ambil persamaan satu dalam persamaan dua ke, persamaan dua masuk kepada persamaan satu, semua tak kisah. Asalkan kamu boleh keluarkan X tu sama dengan berapa, masuk cikgu keluarkan. Lepas tu kamu membuat penggantian yang betul ni. Cara cikgu buat penggantian yang betul. Okey, cikgu salin balik apa yang cikgu dapat. Cikgu salin balik, kita tengok ni, Kalau kamu tengok kat sini, dia tinggal huruf Y sahaja. Jadi dekat sini kita akan dapat huruf Y dulu. Negatif 7 darab dengan 3. Okey. Jadi dekat sini tekan kalkulator, kamu akan dapat dia 21 tambah negatif tambah pula. Okey, silap. Negatif 7 darab dengan 3Y. Kamu akan dapat negatif 21Y. Tambah 8Y sama dengan negatif 5. 21 ni pindah ke sebelah. Kenapa pindah ke sebelah? Yang ada Y duduk belah kiri. Yang tak ada Y duduk belah kanan. Jadi positif 21 ni pindah ke sebelah. Dia akan jadi negatif 21. Jadi yang tinggal kat belah kiri tu apa? Okey. Okey, sorry. Okey. Jadi yang tinggal sini 21Y tambah 8Y. Tengok betul-betul. Jadi negatif 21 tambah dengan 8. Kita ambil nombor dia sahaja. Kita akan dapat negatif 13Y sama dengan negatif 5, negatif 21. Negatif 21. Selesaikan, kita akan dapat 26. Yang darab pindah ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Negatif 26 bahagi dengan negatif 13. Kamu akan dapat 2. Jadi dekat sini kita cek jawapan dia. Y sama dengan 2. Kita dapat Y sama dengan 2. Jadi jawapan yang betul. Seterusnya kita akan gunakan nilai Y yang kita dapat untuk cari nilai X. Cara paling singkat cikgu bagi tips ni. Cikgu bagi tips dekat sini. Kamu kena tengok ni. Kan kita dah dapat X ni sama dengan berapa? Kita salin balik ni. X sama dengan X sama dengan negatif 3. Okey, kejap. Negatif 3. Allah. Ya. Okey, X ni sama dengan negatif 3 ni. Cikgu salin balik. Negatif 3 tambah 3Y. Kan Y ni kita dah dapat dia 2. Kita masukkan. Negatif 3 tambah 3Y ni. Kan kita dapat dia 2. Masukkan 2. Jadi, X sama dengan negatif 3 tambah 3 darab dengan 2. Kita akan dapat 6. Negatif 3 tambah dengan 6. Kita dapat dia 3. Jadi ini jawapan X sama dengan 3. Kita cek. Kita dapat X tu jawapan yang betul. Jadi empat-empat ni cikgu dah tunjuk dah jalan kerja dia satu-satu. Cikgu nak kalau boleh semua salin dalam buku. Kalau tak faham pun salin. Fahamkan penjelasan yang cikgu tunjuk dekat depan. Cuba untuk buat satu kenapa dia jadi macam ni. Kenapa dia jadi macam ni. Okey, jadi sampai situ sahaja dahulu cikgu punya penjelasan. Kita akan sambung kelas kita pada minggu hadapan. Okey, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.